Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke webinar sempena Hazen, Hari Alam Sekitar Negara. Dan hari ini adalah 31 Oktober, 21 Oktober tahun 2020 yang mana kita isytiharkan sebagai Hari Alam Sekitar Negara. Dan kita bertuah sama-sama kita merayakan Hari Alam Sekitar ini kerana sudah tentunya kelestarian alam sekitar itu akan menceriakan kehidupan kita dan semua ya. Dan tujuan sambutan Hazen ini adalah untuk mempromosikan pendidikan dan kesedaran alam sekitar secara meluas dan menyediakan platform kepada rakyat Malaysia untuk bersama-sama menghargai alam sekitar ini. Dan juga memupuk kesedaran di kalangan masyarakat khususnya dalam kelestarian alam sekitar. Sangat susah kalau kita tidak tangani alam sekitar ini supaya menuju kepada kelestarian alam sekitar yang kita ingin capai. Dan objektif keempat adalah kita memerlukan kerjasama erat di antara semua pihak, baik pihak kerajaan, pihak swasta, kementerian dan agensi-agensi di negeri dan juga industri swasta, NGOs, IPT supaya bekerjasama dalam kita menjayakan Hari Alam Sekitar ini. Ini adalah 4 objektif yang digariskan dalam sambutan Hari Alam Sekitar Negara ini. Dan pelbagai program yang telah kita laksanakan dan salah satunya adalah kita berwebinar pada hari ini yang mana tema webinar kita adalah sumber air. Apakah sudah cukup kita menghargainya? Suatu tema yang saya kira kita sama-sama fikir dalam diri kita ini, apakah contribution kita dalam mencapai kelestarian alam sekitar itu dari segi sumber air. Dan pada hari ini kita bersama ahli-ahli panel kita yang begitu berpengalaman luas seperti Engineer Dr. Wong Wai Sam daripada Water Resources Engineering Technical Division IEM, dan seterusnya tak lain dan tak bukan Engineer Dr. Zaki Zainuddin, pakar water quality modelling kita dan spesialis, dan sekarang ni beliau sangat sibuk ke sana kemari bercakap pasal water quality ni, Dr. Zaki. Dan kita juga bersama Tuan Haji Mansur Abdul Ghani, merupakan Deputy Secretary Friends of Rivers Malaysia. So kita nakkan orang-orang aktivis macam Tuan Haji Mansur ni ya, begitu bertindak secara sukarela untuk memastikan sungai kita tu dalam keadaan bersih, Tuan Haji. Dan saya sendiri adalah daripada JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, yang mana kita tahu JPS ini mempelopori function atau fungsi dalam melaksanakan infrastruktur dan juga perkara-perkara yang bukan struktur dalam program sumber air negara. Dan sebelum saya ingin mengutarakan soalan kepada ahli-ahli panel kita, bijak pandai kita ni, saya ingin melontarkan sedikit latar belakang sumber air di negara kita ini. Dan untuk pengetahuan umum, kita di GPS mempunyai data-data dan analisis dari segi hidrologi dan sebagainya. Kita dapati di negara kita, kita menerima hujan di Semenanjung sebanyak 2,496 mm secara purata setahun. Sementara Sarawak 3,600 dan Sabah 2,500. Dan kalau kita combinekan atau campurkan kesemuanya, kita punya precipitation ataupun jumlah hujan yang kita terima ni dalam jumlah 971 BCM ataupun bilion meter padu setahun yang kita dapat. Tetapi oleh kerana proses hidrologi itu sendiri melalui proses evaporation, groundwater recharge, surface runoff, yang mana air mengalir di permukaan dan terus ke laut. Dan hingga yang tinggalnya untuk kegunaan kita, untuk kegunaan kehidupan seharian kita, domestic, irrigation dan industri hanyalah 15%. Dan kalau kita bandingkan hanya 17
dari sejumlahnya 74 BCM sahaja ataupun 74 bilion meter padu saja yang kita dapat takung untuk kegunaan kita dalam water body, dalam sungai kita. Dan tetapi kita punya demand sehingga tahun 2020 hanyalah setakat 17.2 bilion meter padu dan kita mempunyai surplus lagi dari segi jumlah sumber air yang kita ada di negara kita. Tetapi kita kena ingat juga dalam ketika-ketika berlaku pencemaran misalnya, berlaku El Nino dan sebagainya, dan jumlah air yang tersedia adalah amat berkurangan dan berlakulah insiden banjir kilat apabila hujan banyak dan juga banjir monsun serta banjir air pasang besar dan juga banjir air termenung. Sekarang ni ada satu lagi istilah. Dan pada masa yang sama kita akan kadang-kadang tu kita juga mengalami kekurangan bekalan air di sesuatu tempat. Ini adalah daripada insiden-insiden yang kita alami sehingga kini. Dan saya ingin menarik perhatian semua pada 10 September baru-baru ini Kuala Lumpur mengalami banjir kilat yang besar saya kira. Dan kalau kita tengok di smart tunnel yang merupakan sebahagian daripada struktur yang kita bina di dalam Kuala Lumpur Flood Mitigation Management kita, dah 7 kali ke-7 dialirkan air banjir di laluan vehikel, di laluan kenderaan dan dapat mengalirkan sebanyak 3 juta meter cube dalam waktu yang sekejap itu. Dan bayangkanlah tiada contribution ataupun tiada smart tunnel, sudah tentu kawasan Kuala Lumpur kita ini akan banjir lebih teruk lagi. Dan kita ada dah gombak diversion, crow diversion dalam KRFM ini. Tetapi masih lagi berlaku banjir. Dan daripada sini mungkin Dr. Wong, pakar hidrologi dan hidrolik, kita boleh bincang macam manakah cara kita untuk menghindarkan daripada berlakunya banjir kilat ini ataupun macam mana keterlibatan kita yang boleh kita dapat kurangkan isu-isu banjir kilat di Kuala Lumpur. Sila Dr. Wong. Okay, terima kasih Datuk Azmi. Okay, so I just speak in English, easier for me. Okay, as I can observe for this 10 of September flood, okay, although you can see this diagram, we have a lot of flood mitigation component up there, but actually the rain is scattered. As we know that some of the rain is actually concentrated on one area, and that event, that rain is concentrated in Gombak catchment, okay, and it's rain. I think some of the station recorded more than 100 years. You know that our drainage system, some of them are quite old, and actually it's not designed to 100 years protection level. That's why I think when this very localized rainfall fall into very high intensity into one area, definitely there will be a fresh flood lah, banjir kilat lah, berlaku di Merata lah, I think KL area. The other thing is, I think is we have so many flood components here, okay. If we can actually integrate all these components. At this moment, all these flood components are working as individual, okay. It operates based on local automation and local condition. That means for SMART, it's just take care of the Sungai Klang and Sungai Ampang lah, and Crow diversion, Gombak diversion, all this individually for Gombak and Crow respectively lah. If we have a system that it can integrate all this, actually, although the flood may be happening in Gombak area, maybe we can actually start to divert water. Although Gombak have been activated, we have to activate the Crow also. Although the water level haven't reached the level that need to be operated, this will actually reduce the flood flow from Sungai Jinjang and Sungai Crow into the city center. This also same to the smart tunnel lah. It can be operated much earlier because I think with the flood forecasting, all these things, we can actually make all this happening lah, so that we can integrate all this system together rather than at this presently is actually operated quite individually lah. That's my answer.
Ya. Terima kasih Dr. Wong. I think itulah keadaan banjir kilat ni kita tak boleh jangka. Kita pun tak boleh ramalkan dia because the lag time is too short. Dan mungkin masyarakat juga dalam kita mendepani isu-isu berkaitan sumber air dan banjir kilat ini ada selalu dikaitkan dengan keadaan kita punya drainage ataupun saliran kita tersumbat disebabkan oleh sampah sarap dan sebagainya. So mungkin Tuan Haji Mansur, macam mana masyarakat kita boleh membantu kita sendiri dari segi mencorakkan supaya kita dapat mengurangkan risiko banjir kilat ni yang disebabkan oleh sampah sarap kita di dalam sistem saliran. Silakan Tuan Haji Mansur. Terima kasih Datuk. Yang ini saya rasa penyelesaian jangka pendek tu sukar nak dicapai lah. Tapi dalam mendidik masyarakat tu kita ada program dari Friends of Rivers Malaysia yang kita rumuskan bahawa kesedaran tentang pentingnya sungai itu yang melibatkan pencemaran dan sebagainya itu tidak cukup dengan berucap dalam persidangan atau bercakap dalam forum. Ia memerlukan tindakan, action orang ramai dan juga pihak kerajaan lah sekali. Jadi form ni telah memulakan program mingguan gotong royong sebenarnya sejak 3 tahun lepas melalui gotong royong Edu Action. Edu Action ni kita buat istilah baru sebenarnya daripada education. Education memang kita telah dapat selama inilah, tapi bagi orang dewasa especially kan, jadi kalau ajak dia to educate themselves, nak mengajak dia kembali masuk kelas, sangat orang pun tak setuju. Jadi Edu Action ni adalah education melalui true action. Mendidik kita ni melalui tindakan lah, ya. Jadi kita ada buat program ni di sungai-sungai. Jadi ini sebenarnya program kesedaran masyarakat untuk antaranya tidak membuang sampah mencemarkan sungai lah. Jadi kita ada beberapa tempat seperti di Alur Ilmu UKM iaitu di Sungai Langat. Kita ada di Sungai Kelang Taman Melawati dan Sungai Selaru di Desa Anggerik Serendah sana. Itu bawah Sungai Selangor lah. Ada 3 tempat model yang kita dapat wujudkan setakat ni. Tetapi kita sebenarnya ada 52 lokasi seluruh Selangor, tak termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur lah, yang wujud kumpulan-kumpulan Friends of Rivers atau Sahabat Sungai ni. Jadi kita nakkan masyarakat kita di tempatan tu mengendalikan program-program mingguan especially supaya kesedaran masyarakat tempatan tu dapat dihidupkan, ya. Jadi kita mintalah masyarakat untuk sama-sama mewujudkan suasana yang bersih di tepian sungai, dan sungai ini sungai yang dibandarkan, saya minta dibandarkan, urbanized rivers lah. Kalau yang kat hutan tak payahlah buat apa-apa sebab dia natural, tapi yang sungai yang dalam kawasan bandar ni yang banyak isu pencemaran lah. Dan jadi dengan membina denai dan menjaga dan membina taman sungai itu sama-sama, maka kita harap nanti mereka dapat, masyarakat kita dapat kesedaran itulah, ya, seperti yang dipaparkan dalam gambar ni. Kita berbalik kepada denai ni kemudian Tuan Haji, kita akan bincang secara mendalam sebab kesan denai ni lah. Sebelum kita bersama Engineer Dr. Zaki on pencemaran sungai ni, saya suka menunjukkan data-data berkenaan dengan rivers kita di Malaysia. Dan untuk pengetahuan umum, kita mempunyai 2,986 river basin di seluruh Malaysia, ya. Dan bila kita sebut 2,986 river basin itu adalah sungai yang mengalir daripada hulu terus ke laut, itu merupakan satu basin. Dan kita ada 2,986 semuanya. Dan daripada gabungan yang kecil sehingga yang besar, kita kategorikan dia sebagai 189 main river basin di Malaysia ini. Dan daripada situ, Dr. Zaki, daripada laporan Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2019, kita dapati 638
river putus sungai yang dikesan status kualitinya, kita dapati 56% ataupun 357 sungai masih lagi bersih. Ini suatu perkara yang baik. Dan sebanyak 231 dah dikira sebagai sederhana bersih ataupun slightly polluted. Dan 50 sungai telah polluted ataupun tercemar, merupakan 8% daripada keseluruhan yang dikesan. Jadi kalau tengok trend ini, kita dapati kita khawatir jika bilangan sungai yang bertambah polluted ini, tercemar ini akan mempengaruhi sumber air kita. Kita kata kita surplus daripada sumber air, tetapi sebahagian besarnya adalah tercemar. Sebagaimana yang disebut oleh Tuan Haji Mansur tadi, di kawasan urbanized area sangat-sangat tercemar. Dan kita boleh tengok trend kita kalau di slide saya yang kita tunjukkan ini. Daripada tahun 2008 sehinggalah 2018, yang merah tu menunjukkan pencemaran, sungai-sungai yang tercemar. Ada tinggi, ada rendah, but the trend is almost macam tu. Kita khawatir dia akan lebih lagi dari segi peratusannya. Dr. Zaki, sila ulas berkenaan perkara ini. Silakan Dr. Okey, terima kasih Datuk. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey. Saya yakin yang datang pada forum ni, yang minat pasal forum ni semua dalam bidang air. Jadi semua saya nak bagi ulasan saya tak payah bagi yang basic, tetap pergi pada advance. So saya yakin yang datang ni semua minat orang-orang air, semua dia orang kata dah hebat-hebat. Saya bagi penjelasan hebat. Jadi saya melihat data ni daripada beberapa sudut lah. Pertama sekali, daripada segi pengawasan data yang dibuat oleh jawatan sekitar ni, dia dibuat di bawah EQMP, Environmental Quality Monitoring Program. So dalam EQMP ni, jawatan sekitar dia ada monitor lebih kurang 1,300 lebih stesen sungai di seluruh negara. Bukan semua sungai. Data ini hanyalah data yang mana Jabatan Alam Sekitar monitor di bawah program EQMP. Maknanya ada sungai-sungai lain yang tidak semestinya berada di pengawasan dia. Mungkin sungai itu mungkin tercemar, mungkin bersih, tak tahu. Contohnya macam Sungai Reko. Sungai Reko dekat Johor tu dia memang hitam, black. It's polluted, tapi dia tak ada stesen Jabatan Alam Sekitar dekat sana. Jadi data ni macam Datuk kata tadi lah, memang nampak yang kata tu, the trend tu maybe becoming lebih kata tercemar, tapi keadaan yang sebenarnya mungkin lebih teruk lagi daripada ni. Sebab kita tengok daripada segi itu aspek pertama. Ini hanya menggambarkan sungai-sungai yang di bawah program EQMP. Itu aspek pertama. Aspek kedua, ini data-data ini hanyalah data-data yang dijana daripada kiraan WQI, Water Quality Index. Water Quality Index ni dia terdiri daripada 6 parameter saja, pH, BOD, COD, ammonia, TSS dengan pH. Jadi bila dia ambil 6 parameter ni saja, bagaimana dengan parameter lain? Kalau ada parameter lain yang lebih tinggi, mungkin sungai itu tak sesuai lagi untuk digunakan. Contoh terbaik, Sungai Rui. Sungai Rui di Perak. Parameter apa yang terjejas di sana adalah parameter arsenik. Sampai takat muka sauk di sana ditutup. Tutup terus. Sebab tak boleh pakai. It's already closed down. Saya memang dah dapat confirmation. Dia terus tutup. Tak boleh pakai. Itu parameter yang tidak ada di dalam WQI. Jadi bila kita ambil data ni okeylah, dia memberi kita suatu gambaran yang tertentu bukan standard kualiti air sungai, tapi keadaan sebenarnya daripada segi penggunaan demand yang macam Datuk kata tadi tu, untuk demand tu, dia tidak semestinya melihat kepada data ini. Dia ada aspek lain lagi macam saya sebut tadi, macam aspek arsenik, heavy metal. Kalau heavy metal tinggi, dia kata tu dia boleh menjejaskan muka sauk dan dia boleh menjejaskan demand. Begitu. Jadi itu pandangan saya lah daripada segi orang kata tu data yang dijana ni. Tapi daripada segi pemeliharaan kualiti air sungai, itu sebenarnya apa yang saya selalu sebut selama ni lah.
Memang betul. Bila kita nampak sesuatu sungai itu tercemar, kita get very excited. Kita nak sungai yang tercemar tu, kita nak bersihkan dia. So kita get very excited. Dia polluted. We want to make it, faham lah. Itu memang naluri manusia. Dia polluted, we want to make it better. Okay, tak apa. Tapi saya selalu kata, bagaimana dengan sungai-sungai yang sekarang ni sedia ada bersih ataupun tak terlalu tercemar? Yang mungkin dalam kelas 1, kelas 2. Bagaimana kita nak kekalkan dia terus berada dalam kelas 1, kelas 2, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Sebab percayalah cakap saya, tiap-tiap minggu, mungkin tiap-tiap bulan ada punca pencemaran baru yang masuk. Ada saja punca yang masuk. Jadi itu yang kita kata tu, saya selalu sebut mencegah itu lebih baik daripada merawat. Jadi itu nanti mungkin kita akan kupas dengan berlanjut lagi kemudian. Ya, terima kasih Doktor. I think memang benar. Apa yang kita buat WQI itu berdasarkan kepada 6 parameter. Dan perkara-perkara yang selebihnya lagi itu adalah kadang-kadang menusingkan kita juga, Doktor, kan. Tetapi dalam kita merangka plan pembangunan kita untuk water resources dalam RMK 12 akan datang, Doktor. Saya masih lagi dengan Dr. Zaki. Sebab seronok bercakap pasal water quality dengan keadaan yang berlaku recently, macam semalam ada lagi masalah putus bekalan, dan baru-baru ini kita berlaku putus bekalan di Sungai Gong misalnya, dan juga Sungai Batang Benar di Selangor, di Negeri Sembilan. So benda perkara-perkara macam ni perlu kita perhatikan sangat supaya rakyat kita ataupun masyarakat kita tidak mengalami keadaan putus bekalan ni. Ini yang sedang pihak kementerian usahakan sangat-sangat supaya kita dapat mengatasi masalah ini. Dan dalam kita merencana untuk RMK 12 yang bermula pada tahun hadapan, kita panggil Water Sector Transformation, Dr. Zaki. So kita menekankan kepada total maximum daily load. So apabila kita nak katakan total maximum daily load ni, bukanlah satu perkara yang mudah sebenarnya. Tetapi bagi saya, kalau kita tak laksanakan TMDL ni, kita tak boleh impikan sesuatu water quality akan improve. Sebab dari segi pollutannya datang daripada pengguna, yang mana accumulation of pollutants itu akan pergi kepada satu sungai yang mungkin tidak dapat lagi menampung dia punya carrying capacity dia tu dari segi load pencemar. Jadi boleh Doktor ulas sikit berkenaan TMDL. Saya percaya Doktor suka bercakap pasal TMDL ni. Silakan Doktor. Okey, insyaAllah. Okay, terima kasih Datuk. Okey, apa yang Datuk kata tadi tu betul lah. We have to start somewhere in terms of apabila kita buat TMDL ni. Sebelum saya urungkan dengan berlanjut, saya nak cerita sikit. TMDL konsep dekat Malaysia ni bukan satu cerita baru. Actually sebenarnya bila kita pernah cerita pasal TMDL ni 15 tahun lepas. Sebenarnya kita pernah cerita even 20 tahun lepas, sekurang-kurangnya konsep tu telah diceritakan. Cumanya masa tu orang kata kita belum ready. Kita belum bersedia. Walhal pada masa itu 15 tahun lepas, US dah buat TMDL di negara Amerika Syarikat dah dekat 20-30 tahun dah dia buat. 15 tahun lepas tu cerita. So sekarang ni dah 15 tahun ke depan, kita dah ketinggalan almost 40-50 tahun di belakang US. Jadi orang kata tu, bila kalau kita nak tunggu betul-betul kita bersedia nak buat TMDL ni, we will never be ready. Kita takkan bersedia. Betul. So we have to start. That's the point. We have to start doing it. Itu pertama. Dan keduanya, saya nak cerita sikit lah pasal insiden yang, sorry saya ambil masa sikit, pasal insiden yang berlaku semalam. Okay, kita kena jelas apa yang berlaku. Apa yang berlaku di Sungai Selangor dan Sungai Batang Benar dan Sungai Pajam itu adalah pembuangan sisa haram yang menyebabkan pencemaran. Sama macam Sungai Kim. Serupalah. Dia pembuangan sisa haram yang menyebabkan berlaku pencemaran, yang menyebabkan bekalan ke muka sauk terganggu. Okay? That means dia satu insiden ad hoc. Dan tapi pada masa yang sama juga, kita ada juga konsep beban pencemaran, yang ni kita kata pollution yang regulated lah, yang legal, yang dibenarkan masuk ke dalam sungai. Jadi TMDL ni sebenarnya dia lebih kepada mengawal punca-punca pencemaran yang berterusan ni. Yang terus ni, yang maksudnya kalau ada pelepasan daripada kilang, yang sisa terawat,
which is kumbahan yang terawat, yang legal. Itu TMDL dia lebih kepada itu. Kenapa kita kena faham konsep ini? Sebab dia bagaimana kita mendefinisikan pencemaran tu, dia berkait macam mana kita nak tackle punca pencemaran tu. Daripada segi macam saya sebut macam punca-punca yang ad hoc tadi, ad hoc di mana punca-punca illegal yang memang tak separuhnya dilepaskan di sana, ataupun bukan saja insiden-insiden begitu, bukan saja sama, dia berlaku di banyak negeri. Kalau hujung minggu tu, bila hujung minggu je ada je buang. Kalau malam ada je buang. Itu illegal discharges. They are not legal. Dia bukan beban, dia illegal discharge. So dalam kes macam gitu, strategi dia berbeza. Strategi dalam kes macam itu, dia bagi saya dia lebih kepada membuat strategi mitigasi risiko, risk mitigation, not TMDL per se, but risk mitigation. Maksudnya kita wujudkan satu senarai industri-industri yang berisiko yang tidak seharusnya berada di hulu muka laut. Dan that means industri-industri yang baru ni, yang industri-industri yang berisiko ni, kita tidak benarkan dia ada di sana. Jadi yang incompatible industries, dan kita senaraikan. Dan konsep penyenaraian ni sebenarnya bukanlah satu konsep yang baru, bukan konsep yang orang kata tu penyenaraian satu konsep yang baru. Dalam EQA, dalam environmental quality atau quality skilling, dia ada senarai aktiviti-aktiviti yang memerlukan EIA. Bukanlah, itu dia senaraikan aktiviti yang perlukan EIA. Tapi maksud saya, kita ambil konsep yang sama. Kita senaraikan industri-industri yang berisiko, yang tidak kompatibel untuk berada di hulu muka laut, dan kita jangan biarkan dia dekat sana. Jadi kita mitigate the risk altogether. Dan itu untuk kita mengelakkan pembuangan haram ni, itu one strategy. Daripada segi TMDL pula, TMDL ni melibatkan pelepasan air sisa ke dalam sungai yang orang kata tu tidak melebihi carrying capacity sungai yang Datuk sebut tadi tu. Jadi untuk TMDL ni pula, boleh tak pergi pada slide pertama ni, dah slide yang last saya ni. Slide pertama tadi. Back slide saya, boleh tak? Go back. Dia tak go back. Okay. Before this. Okay. Before this. Yeah, that's right. Sebenarnya untuk buat TMDL ni, ramai yang orang kata tu, perkara pertama sebelum kita buat TMDL adalah kita kena buat water quality targets dulu. Sebab saya perasan, saya banyak cerita pasal TMDL ni. Bila saya cerita pasal TMDL ni, biasalah style lecturer ni dia akan cerita basic, dia pergi advance, lala dia pergi berhujung. Sampai berhujung tu ramai dah tidur. Padahal yang penghujung tu paling penting. Yang penghujung tu paling penting. Jadi untuk yang ni saya cerita yang penghujung dulu. Sebenarnya, before you can do TMDL, you kena buat water quality target dulu. Sekejap saya ambil sikit. Sebelum you boleh buat TMDL, you kena buat water quality targets. Apa kualiti air yang you nak. Itu sangat penting. Okay, next. Next slide. Next slide. Next. Okay. Jadi, water quality target, di function dia, macam saya sebut tadi, function dia sebenarnya, kita sebenarnya yang lebih penting adalah kita nak mengekalkan kualiti air sungai yang belum sangat tercemar sebelum tercemar. Saya nampak itu lebih value TMDL sekarang daripada yang saya nampak lah. Sebab saya tahu sekarang ni Datuk insiden yang berlaku di Selangor ni, antara sebabnya adalah banyak pembangunan yang sangat rancak berlaku di hulu muka laut. Saya tahu sekarang ni ada juga pembangunan yang rancak yang berlaku di negeri lain, di hulu sungai. Ada kawasan-kawasan industri yang baru di negeri-negeri lain. Dan diorang ni, dan kalau saya tak nak sebut negeri mana lah, tapi saya tahu memang ada. Jadi kalau tak dijaga dengan rapi, beban pencemaran daripada kawasan-kawasan industri ni, dia akan boleh menjejaskan hulu muka laut yang berada di hilir. Saya tahu ada satu kawasan industri itu, dia terletak di upstream 5 muka laut. Di negeri lain, bukan di Selangor. Dia terletak di upstream 5 muka laut. Jadi itu bagi saya sangat penting. Kita kena ada di target. Dan target ni boleh diwakili dengan semacam satu peta lah. Boleh tak? Next slide saya tunjuk. Peta yang berupa sebegini. Next slide, boleh? Boleh, insyaAllah. Minta tunjuk slide. Okay. Macam ginilah slide dia lebih kurang.
kita set kita punya target kelas. Okay, kalau upstream kita kelas 1, kalau midstream kelas 2, kalau downstream kelas 3. Kita tak nak sampai kelas 4 ke 5. Paling teruk pun kelas 3. That's the target that we set. So bila kita setkan target ni, dia juga berkait rapat dengan perkara macam mana yang kita biasa dengar lah. Kerjasama antara agensi kan, agensi persekutuan, agensi negeri. Selalu bercerita pasal nak kerjasama ni, tapi nak kerjasama macam tak kerjasama. Selalu macam gitu. Jadi kalau kita set the target macam gini, bila kita buat target macam gini, dia mungkin akan jadi lebih jelas lah. Tapi nanti saya rungkai lagi lah, saya tak ambil masa lagi. Saya kira lebih rungkai. I think betul, Dr. I think bila kita nak cerita pasal TMDL ni, sebab itulah saya sangat kagum apabila jika usaha-usaha untuk kita tempatkan TMDL dalam perancangan kita tu, dan nampaknya insya-Allah akan di-materializekan, Dr. Dan kita ada terima soalan daripada pihak pendengar dan penonton. Saya akan ambil 2 soalan dulu. Yang pertamanya kepada Dr. Wong. Dia tak nyatakan siapa, but saya rasa Dr. Wong akan mampu untuk menjawabnya lah. I think it's a very good question daripada Puan Punita Nuk Naidu. Ya. Soalannya berbunyi macam ni. Make Kuala Lumpur Sponge City. Dr. Wong. Making the best of the rain can taper down water supply disruption as well as flood issue. Will this approach be considered? So macam mana pendapat Dr. Wong dalam soalan ini? I think it's a very good question. Silakan, Dr. Yeah, I think this is a way to go forward lah untuk all the cities, even in the world lah. Because at this moment, we all know that KL City also in a very rapid development. They also lack of water supply. Yes. In fact, in KL City, we have a lot of ponds. Okay, yes. We have a lot of ponds. Actually, we can make use all these ponds for water supply. If we use it for water supply, definitely all the water level in the ponds will be kept lower than what is targeted. It will become a deep pond storage. Yeah. This will actually store a lot of water. Mm-hmm. Actually, this water also, if it's storm water, if we manage it well, it actually give a very good quality of water to become a water supply. In fact, recently we did a study for Narim. In fact, all the ponds, all the major ponds, we found that it can even supply up to almost like 200 mld of water. Yes. That is quite a lot. That's quite a lot. In fact, it's a very good idea. As a sponge city, that means we use all the holes, all the lubang in KL. To store all the water. That is a very Cuma Dr. we have to also look into the SOP, or for example, we have a kind of ponds or sponge city or deep storage to like a tax also, takungan tepian sungai yang dianjurkan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air sekarang ni. Dan walau macam mana konsep sebegini, kita kena jelas dari segi technicalitiesnya. Because apabila berlaku hujan lebat, berlaku banjir, dan kita akan takung air ini, dan kita akan dapat kurangkan peak flow pada kawasan berkenaan, dan sudah tentunya risk of having flooded is low. But at the same time, we have to release this water because we need a pond to receive a coming flood or coming storm. So those are things yang kita kena perlukan SOP yang begitu teliti lah untuk tujuan itu. Dan okey, kita ada satu lagi soalan yang agak menarik daripada Encik Ahmad Fauzan, menyatakan bahawa isu pencemaran yang berlaku di Sungai Gong, ini mungkin Dr. Zaki lah dan Sungai Langat lebih kepada isu yang dipercayai daripada solvent. Dan kenapakah pemantauan standard kualiti air oleh JAS tidak mengambil kira perkara ini dalam WQI? Maksudnya pencemaran yang berlaku terkini itu disebabkan oleh bau. Betul? So maknanya bila bau ni sesuatu yang sukar, it's not a parameter biasa yang kita boleh monitor dia tu. Dan to monitor kawasan tercemar tu untuk Sungai Gong tu sendiri, kaki tangan kita terpaksa berjalan 17 kilometers
daripada muka saut tu untuk mengesan bau tersebut. So boleh kesan pakai hidung. Kita punya instrumen ada hidung. And then kita kesan, then we find a spot di mana bau itu bermula. So ini adalah isu juga doktor. Macam mana kita nak kesan sebab teknologi bau ni macam mana? Okey, terima kasih. Okey, dia macam ni sebenarnya. Di dalam WQI memang tak ada parameter bau sebab parameter bau ni sebenarnya dia bukan sebenarnya to be honest dia bukan bidang air, dia bidang bau. Dia bidang air sebenarnya, tapi dia different bidang. Tapi tak apa, saya pun dah bincang dengan kawan saya yang pakar udara, saya dah tanya pandangan dia pun sebab kita selalu encounter isu ni kan. Jadi dalam WQI memang tak ada, tapi dalam NWQS National Water Quality Standard, saya sebut dia WQI kita 6 parameter tapi NWQS kita ada 72. Dalam NWQS kita memang dia tak ada ukuran, cuma dia tulis NOO, no objectionable odor. Dia kata NOO, no objectionable odor sebab bau ni dia subjektif. Boleh bau tengik ke, boleh bau busuk ke, as long as dia tulis NOO, no objectionable odor. Itu boleh tengok dalam senarai NWQS. Yes. Now, daripada segi physical-chemical dalam insiden yang berlaku tu hari tu kan, dia sebenarnya macam ni tau. Bau tu adalah dia punya simptom dia. Dia punya simptom dia. Biasanya, saya tak kata dalam semua keadaan, biasanya simptom bau tu dia mungkin akan memberi kesan pada property physical-chemical air tu sendiri. Kimia. Dalam insiden yang terbaru ni saya tak pergi ke lapangan sebab saya tak mau kacau kerja pegawai-pegawai yang terlibat lah semua. Kalau dia orang panggil saya turun, tak ada masalah. Saya tak tahu lah. Tapi dulu masa insiden Sungai Buah dulu, saya nak cerita sikit. Masa insiden Sungai Buah dulu saya nampak masa tu saya turun. Masa tu saya pergi. Saya pergi dan saya buat ukuran saya sendiri sebab masa tu saya rasa masa tu dia ada problem trace. Dia punya source tu datang daripada mana kot, lebih kurang lah. Jadi saya pergi dan saya membuat ukuran bau daripada Sungai Buah tu. Saya buat ukuran dekat sana. Saya hanya menggunakan parameter yang paling simple saja. Parameter conductivity. Conductivity ni dia parameter yang ukur current, ukur electrical current, conductivity. Jadi point sebelum confluence point antara Sungai Buah dengan Sungai Semenyih kan? Sungai Semenyih. Conductivity dia ada dalam 900 lebih microsiemens per sentimeter. Okay. Air sungai yang sederhana tercemar, kalau orang yang buat kerja lapangan macam saya, kita tahu sungai, saya ambil contoh lah macam Sungai Kelang lah contohnya kan. Dia tak lebih 400. Sungai Kelang pun tak lebih 400. Biasanya macam tu lah. Jadi Sungai Buah tu kalau 900, so ada something lah kat sana. Something there. Yes. Jadi kita nak trace dia pergi ke source tu, saya naik ke atas. Saya naik ke atas lagi. Saya pergi ke midstream Sungai Buah tu, saya celup saya punya meter, 2000 microsiemens. Sebab dia lebih tinggi. Yes. Jadi if you want to trace, what I'm trying to say is conductivity dia tak beritahu you apa bahan pencemar tu, tapi dia tell you there's something wrong with the water. Yes. Sebab dia punya conductance tinggi. It doesn't tell you what is in the water, tapi dia tell you there is something there. Jadi ini mungkin sesuatu yang boleh diguna pakai jugalah sebab itu berdasarkan pengalaman saya masa saya turun masa insiden Sungai Buah. So dia dekat lebih menghampiri ke kawasan Ulu, punca tu dia makin meningkat kualiti. Sungai biasa dia tak ada sampai 2000 tak ada. Macam gitu. Okay, terima kasih Dr. I think it's a very complex issue about the chemical ataupun bau berkenaan lah yang kita kena tangani. Dan saya nak tunjukkan kepada Tuan Haji Mansur lah. Dulu semasa program RUL, kerajaan mewujudkan inisiatif Public Outreach Program, POP. Roll pop kita panggil. Sebab kita tahu, sebab walaupun kita buat reactive measures untuk menahan ataupun nak pastikan bahawa sungai itu tidak tercemar daripada kilang ataupun daripada apa, gunakan TMBF punya konsep juga. Masa dulu kita work back work yang mana Dr. Wong terlibat secara langsung dalam isu ini. Dan pada masa yang sama, kita melantik ataupun membuat program RUL ini, POP ini, program outreach program yang melibatkan komuniti supaya menjaga sungai itu daripada tercemar.
Dan kita tahu Tuan Haji Mansur sangat aktif sekarang ni dengan Friends of Rivers in Malaysia, sebagaimana yang dalam slide tu nampak Tuan Haji Mansur sendiri pungut sampah dan sebagainya. Dan kita ada juga dimulakan oleh Datuk Seri KSU KASA sendiri, Kementerian Alam Sekitar dan Air, masa dulu dalam Friends of Langat River, for example, Datuk Seri Zani Ujang muted the idea untuk sama-sama membersih kawasan untuk menarik minat komuniti ke dalam ataupun untuk membersihkan suasana persekitaran. Dan saya kira jika program-program sebegini kita teruskan lagi, sudah tentu kita akan membuahkan hasil apabila behavior orang kita ni akan berubah menjadi habit, kan, sebagaimana dinyatakan dalam EcoShift program of transformasi itu oleh Zaini Ujang. So maknanya kita nakkan perubahan ni berlaku sebagai habit, Tuan Haji. So sila komen sikit pencapaian kita setakat ini. Ya, kita menyambut baik usaha kerajaan melalui Roll Pop, Public Outreach Program. Ya, Datuk Seri Zaini adalah Presiden FORM pun. Beliau yang meluas pendedahan mengenai alam sekitar, khususnya sumber air, telah mencetuskan idea gotong royong mingguan sebenarnya. That was 3 years ago lah, di Sungai Langat, Alur Ilmu, dekat dengan UKM tu. Pada dua perkara utama seperti yang sebut sebelum ni, iaitu Denai dan Taman Sungai lah. Dua elemen yang basic. Jadi aktiviti seperti gotong royong dengan memasukkan elemen edu action, maknanya kita buat pendidikan melalui tindakan, perbuatan, dan talk the walk, bukan walk the talk, dia lain sikit. Dia kena buat dulu baru cerita kemudian. Kalau cakap dia dulu tak tentu buat juga kan. Jadi kita talk the walk lah, gitu. Jadi aktiviti yang mudah yang kita sarankan pada participants lah, dan kita jemput semua golongan masyarakat, pelajar, kanak-kanak pun boleh join, orang dewasa sebagainya, orang korporat, dan even kaki tangan kerajaan juga sertai kita. Jadi yang penting kan pengisian program kita tu perlu mudah dan rendah belanjanya, dan perlu berterusan setiap minggu lah. Kita sarankan setiap minggu, baru dia ada sustainability. Kalau kita buat sekali-sekala saja, orang lupa lah, orang tak rasa benda tu serius. Jadi kalau kita buat mingguan tu, tak apalah bertukar-tukar orang yang datang tu tak apa. Tapi at least kelamaan-kelamaan masyarakat sekitar tu dia akan aware yang kita ada program, dan dia tak perlu tunggu kita advertise. Jadi kata every Saturday morning 8 o'clock kita ada di lapangan. Kita pun sendiri bergila-gila ambil menjaga program itulah. Dan kita beri tadi Tuan Haji ada sebut di Selangor kita dah sampai 31 lokasi, 32 lokasi. 52 banyak. Maknanya nampak trend tu begitu baik, dan mudah-mudahan dia akan kekal dan dia akan bertambah lagi, sebab semua kita ni termasuk diri kita, kita kenalah bersama-sama dalam menjayakan program sebegini, Tuan Haji. Dan saya masih lagi dengan Tuan Haji, bila kita cerita pasal Friends of Rivers dan dekat dengan badan air, dekat dengan sungai, dan kita di Kementerian Alam Sekitar dan Air sekarang ni, KASA, sedang yang juga dipelopori oleh Datuk Seri KSU sendiri, supaya kita bina Denai. Tadi Tuan Haji ada sebut pasal Denai Sungai Kebangsaan. Dan kita punya target kita pada tahun 2030, kita akan mencapai 10,000 kilometer. Ya? Kita bunyi macam banyak, 10,000 kilometer, dan tetapi sekarang ni kita dah hampir 1,000 kilometer yang dah ada. Cuma kita perlu buat connectivity antara satu Denai dengan Denai yang lain. Dan kalau kita tengok di negara maju seperti di Amerika Syarikat sendiri, dan di United Kingdom, di Jepun, trails ini atau river trail ini sangat begitu berkesan kepada ekosistem, kepada water quality, kerana people akan datang ke river ini, akan beriadah, pada masa yang sama dia akan menjadi inspektor kepada pollution yang berlaku kepada sungai tersebut. Dan bila kita menghargai sungai, tak ada orang nak cemarkan sungai.
Macam Dr. Zaki sebut tadi, bau tu asal daripada toksik yang dicurah di kawasan sungai. Itulah sesuatu yang kita nak cuba elakkan. Kita kena bersama masyarakat untuk menjayakan Denai ini, dan insya-Allah dia akan mencapai satu tujuan yang baik. Selain kita beriadah, kesihatan diri kita, pada masa yang sama kesihatan kepada badan air kita, termasuk sungai dan juga kolam-kolam takungan. So, macam mana harapan Tuan Haji berkenaan Denai Sungai Kebangsaan ini? Silakan Haji. Ya, saya rasa itu program yang bagus oleh pihak kerajaan. Itu pun satu bentuk kesedaran juga sebenarnya kan. Sebab dia dah ada program target 10,000 km. Tapi 10,000 km ni macam mana penglibatan komuniti? Kalau kita ambil 1 km per komuniti, maka kita perlukan wujud 10,000 komuniti sungai lah, Datuk. Jadi 10,000 komuniti sungai kita baru ada di Selangor baru 50 dan negeri-negeri lain tak banyak lah. Kami cuba menghidupkan Friends of River Sungai Skudai dah 2 tahun, jadi belum ada champion di situ. Jadi bukanlah mudah. Tapi saya rasa approach kita nanti dengan support kerajaan ni, dia ada juga satu macam momentum. Kita boleh deal dengan ketua-ketua masyarakat, ya, ketua kampung, kalau di kampung lah, kalau taman-taman tu persatuan penduduk gitu ya. Jadi kalau kita dapat kontak dengan dia orang tu, saya rasa kempen kita untuk menggalakkan mereka participate, ya. Sebab 10,000 tim seluruh Malaysia nak dibuat dalam 10 tahun lah. Itu satu challenge yang besar, tapi saya tak rasa itu mustahil. Memang kita boleh buat. Tuan Haji, sebenarnya bila kita talking about 10,000 km, kita rasa macam besar, tetapi dengan penglibatan pihak swasta, macam baru-baru ni kita ada kerjasama antara Kementerian Alam Sekitar dan ataupun antara JPS bersama MSU, dan kemudian tujuannya adalah untuk membangunkan Denai dengan private initiative. So itulah yang kita nak jemput pihak swasta juga, supaya sama-sama kita membangunkan Denai ini. Dan Denai can be very mahal, sangat mahal. Dia murah saja. Kita nak membentuk trail saja supaya kita dapat laluan basikal dan sebagainya. Itulah I think usaha murni yang kita sedang laksanakan oleh pihak kementerian. Dan kita ada terima juga banyak soalan-soalan dan telah masuk ni kepada kita, dan antara soalannya adalah berkaitan dengan ada lagi untuk Dr. Zaki dan satunya untuk IRBM ni daripada Gita PK, ya. What is the status of IRBM? Shouldn't targets be a catchment level rather than a river level? And then, of course, ni boleh saya ulas, mungkin Dr. Wong boleh bantu saya dalam Integrated River Basin Management ni. Daripada 189 basin, river basin yang kita ada di Malaysia ni, untuk jawab soalan Puan Gita tadi tu, and then kita telah melaksanakan 25 basin yang sedia ada. Dan tujuan Integrated River Basin Management ini adalah sebagai suatu planning yang lengkap di setiap pembangunan at basin level. It's not at the river level. Memang basin level, sebab di situ kita mengambil kira land use dia dan bentuk pembangunan yang macam mana yang perlu kita laksanakan supaya kita memastikan 4 objektif river basin itu, iaitu kita pastikan water quality-nya bagus dalam suatu pembangunan basin tersebut. Kita pastikan kita reduce the risk of flood, dan water quality-nya, dan juga kita mengambil kira environment persekitaran apabila kita melaksanakan sesuatu pembangunan. Itulah yang kita laksanakan. Actually is at the basin level, it's not only at the river level. Yang tu yang kita sedang laksanakan dalam Integrated River Basin Management. Dan pihak Plan Malaysia saya rasa sangat tertarik dengan IRBM ini, dan kita akan masukkan dalam perancangan di negara kita untuk setiap pembangunan. Itulah harapan kita. Jikalau kita ni mengambil kira apa yang kita buat dari segi perancangan Integrated River Basin Management ini, insya-Allah kita akan dapat menilai pembangunan kita mengikut apa yang kita nak, dan kita boleh masukkan TMDL juga situ seperti mana yang Dr. Zaki sebut situ tadi. Itulah yang sedang kita laksanakan. Saya rasa saya menjawab
soalan Puan Gita itulah. Mungkin Dr. Wong nak tambah on IRBM maybe? Yes, I think sekarang we have to look at the planning at the basin level. Yes. As far as I know, last time their planning dia ikut district or local council or whatever, so it doesn't actually cover the whole basin. So it's like an individual type of development. So if we look at the IRBM, that means we actually cover the whole basin. Anything that is any development within that basin, actually we have impact to the water quality on the river and the rest at the downstream of the basin itself lah. So I think IRBM is actually a very good start for Plan Malaysia to take it up and act as a integrated way lah as the IRBM itself lah. Ya, itulah harapan kita, Doktor. I think kita akan apabila setiap pembangunan kita itu kita mengikut apa yang kita rancangkan dari segi 4 objektif utama IRBM tu, dan kita akan capai. Finally kita akan dapat water quality in our river akan lebih bersih, dan surplus yang kita sebut di peringkat awal tadi tu akan menjadi reality, tidak lagi tercemar. Itu harapan kita. Dan saya nak beredar kepada not only on the water quality and also water quantity, tapi kepada teknologi terkini, iaitu IR 4.0 dan langkah-langkah kita menjalankan pembangunan yang sedang kita laksanakan ni. Sedikit background ya, kita tahu dalam menangani masalah banjir dari segi teknologinya, Doktor, dalam IR 4.0, mungkin Dr. Wong boleh ambil soalan ini. Kerajaan membangun infrastruktur tempatan banjir dengan tahap perlindungan, ada ARI 50, ARI 100 mengikut kawasannya lah ya. Dan pada masa yang sama melalui AJPS, kerajaan menyediakan program ramalan dan amaran banjir dan juga program NAWAP. Kita mampu untuk memberi ramalan dalam masa 7 hari sebelum berlakunya banjir, dan kita memberi amaran melalui NADMA 2 hari sebelum berlakunya banjir. Dan juga kita menyediakan NAWAP, sesuatu investment daripada kerajaan yang begitu baik, yang mana kita dapat menguruskan sumber air kita ni mengikut keadaan pada ketika itu. Di pre-screen ini kita tunjukkan macam mana NOFAS dapat berfungsi, dan ini adalah dan seterusnya adalah yang kita katakan NAWAPS ya, iaitu National Water Balance program yang kita laksanakan, yang mana kita boleh manage perkara-perkara sedemikian. Dalam keadaan kita nak mewujudkan NAWFAS dan NAWAPS ini, Doktor, sudah tentu kita memerlukan teknologi, satellite teknologi, for example, we need NWP data. Kita perlukan data-data hidrologi, historical data dan sebagainya, dan kita buat pemodelan dan kita buat simulasi, dan seterusnya kita mendapat ramalan yang kita nakkan. Amalan kemarau 2 bulan sebelum ataupun ramalan kemarau 2 bulan sebelum, dan kita boleh bagi amaran 2 minggu sebelum berlakunya kemarau. Dan begitu juga yang ramalan banjir tadi tu, kita buat simulasi 7 hari sebelum berlakunya banjir berdasarkan pada NWP data daripada satelit, dan kemudian kita akan proses dan kita akan dapat memberi amaran dalam masa 2 hari sebelum berlakunya. Itu adalah teknologi-teknologi yang diperlukan bagi memastikan precision kepada prediction ataupun ramalan yang kita buat ini. So dari pihak pakar Dr. Wong Wai Sam, macam mana IR 4.0 ini boleh membantu perkara sedemikian untuk memberi precision performance kepada model-model yang kita laksanakan untuk kebajikan rakyat kita. Sila, Doktor. Okay, saya Dato'. Actually, this question not easy to answer. It's a very futuristic questions. I try. Actually, now we are dealing with a very big data set. Okay, as we know that rainfall for predicting of rainfall, bukan hanya we predict hujan saja. We have to look at the climate, the weather. So we have all sorts of data coming in like humidity, wind, everything. All this big data set. Actually, now currently, as mentioned by Dato', the
the global weather model is actually running using a big data already. They are using a supercomputer, and this actually is very useful lah. But actually, we can actually with this IR4, actually with this data, we can actually downscale it to a local level, and we can use this the speed. Now I think the computer speed is very fast. We can actually compute all the flow, all the weather forecast within a very short time. It's a split of seconds, okay? And also with the data processing increase in tremendous speed, and coupled with, I think, our DMSS and also AI, artificial intelligence, actually we can actually make a very optimum solution to what JPS or other agency can do without very little human interference sometimes. Because AI, we can put in a lot of scenario inside. Then actually with all this data, I think the decision by assessing various options can be done in a split of second, and the computer or what can give you a very optimum solution, just like flood, which gate to open, which gate to close, and all the IR4 also is the automation also. We are talking about automation. We are talking about drones. All this can be actually used, especially talking about drones also, we can talk about water quality also. We can monitor the water quality of the river remotely. All this can be done using IR4. I think it's coming in data set, and I think it's a good, hope that in 12 Malaysia plan, all this can be actually, government can allocate a big investment into it to make the whole system very advanced and very precise to solve a lot of problems, like flooding problems or water quality problems or water supply problem here lah. So kita jangkakan Dr. Tan, I think that is a very good comment, and then kita harapkan bahawa di masa hadapan any infrastructure yang berkaitan dengan sumber air atau program yang berkaitan dengan sumber air dapat kita mendapat ketepatan ataupun performance yang tinggi dalam kita melaksanakan kerja kita dengan teknologi IR 4.0 ini. Dan saya masih lagi dengan Dr. Wong. Kalau kita tengok dalam JPS punya sustainable pillars, sekarang ni bila kita melaksanakan sesuatu, kita mengada 4 pillars yang kita ingat. Pertama ialah building with nature. Yang kedua, make room for water. Bring back the beaches, dan creating for resilience. So dalam kita melaksanakan fungsi-fungsi kita di jabatan, misalnya JPS untuk makluman, daripada pesisiran pantai masuklah ke muara, dan kita naik ke hulu, mudik ke hulu, jumpa bandar dan pekan, dia ada urban drainage di situ, dan terus ke hulu lagi kita akan bertemu dengan empangan dan sebagainya. Those perkara-perkara yang kita perlu lakukan, yang kita memerlukan big data analytic, kita memerlukan hydrology and hydraulic analysis yang begitu tepat, supaya apa yang kita rancang dan dapat kita laksanakan menepati kehendak rakyat. Itu yang akan kita laksanakan. Tapi the challenges of this, kita nakkan juga the capacity building, Doktor. Macam mana kita nak menangani dengan IR 4.0 dengan high-end teknologi yang pada ketika ini, kena nak pastikan kita di pihak kerajaan dan juga di pihak swasta yang bersama-sama dengan kita untuk memajukan sebegini. So itulah komen Doktor. Maknanya bolehkah kita catch up dalam in the short period of time with the high-end technology to achieve the performance of our produced, Doctor. Sikit lagi. Okay. Yeah, I think this is one of the major concern also. I look at it, IR4 progressing very fast. We engineers, because we are dealing with all this basin and all these things, we are engineers, okay? There may be a gap between the technology and the engineers, okay? Because mainly all these are by civil engineers, may not be involved in others like IT people and all these things. I think engineers are supposed to expose our knowledge to all these experts in this IT and IoT things, okay? If having a collaboration together with them to actually improve the knowledge skill
although the IT part, they know the IT, just like blockchain, we can actually make use in our water resources, okay, because it's a ledger that is very transparent. Let's say for water supply purposes, the blockchain can be actually each of us can be allocated, let's say 10 blockchain. If you cannot finish the 10 blockchain at the end of the month, you can sell maybe one of your blockchain or whatever, like Bitcoin, you sell it to another user. It's very transparent. Let's say a catchment, you can supply just maybe 1 million units, okay, 1 million units to this user. This is the limit, okay? So if this way actually is to encourage people to save water. If they can save water, they can sell their units to other users who need it. All these are technology. Blockchain, you can talk about Bitcoin, everybody know. But when you go to water sector, maybe this is maybe a usage, okay? Yeah. So I think this slide I show is a lot of usages can be adopted in this IR4. Even the big data, as Datuk mentioned, we have a lot of things happening in the catchment. So if we can use a big data set to do a lot of analysis, a lot of allocation, everything, we can actually make the whole system more resilient. More resilient. If one sector happening something, other sector can know about it immediately and can do something to rectify what have been happening on that sector. That's my comment, general comment. Okay, thank you, Doctor. Lagi dalam teknologi, I would like to discuss with Dr. Zaki on water quality. With kita relate kepada teknologi yang ada sekarang ni lah. Kita tahu pembangunan yang pesat ni, pembukaan tanah dan sebagainya. Dan kita di GPS kita ada MASMA yang mana perlu diikuti oleh semua developer dalam memastikan bahawa pembangunan itu dikawal dari segi sedimen, suspended solid, Doktor. Kalau ikutkan lepasan suspended solid ke sungai itu, kelodak itu tidak melebihi 50 mm per liter. It's very small. Maknanya sangat fine ataupun benda yang kita kena jaga. Tapi apa yang berlaku sekarang ni? Dia tidak macam tu. Dan kita tengok sungai kita macam tertarik di mana-mana. So itu adalah disebabkan oleh tidak ada pengawalan ESCP yang betul-betul diperlukan, Doktor. Dan berkemungkinan kita juga boleh buat pemantauan secara real time atau macam mana, Doktor, untuk perkara ini supaya semua kita mematuhi apa yang sepatutnya kita laksanakan. Doktor, any comment? Okey, terima kasih, Datuk. Mungkin saya rungkaikan benda itu satu persatu lah. Okey, dari segi penggunaan teknologi water quality, macam saya sebut tadi, kita ada program EKMP, tapi itu manual sampling program lah. Tapi selain daripada itu, DOE dia ada online stations di bawah program EKMP. Dan dia sebut sekali by right dia ada 30, tapi saya dipahamkan yang function 29. That means 29 you get data in real time. Data water quality tu you get in real time, dan data tu daripada seluruh negara. So you get data, dan kebanyakan online station ni dia terletak di kawasan sebelum muka sauk. Dia punya fokus dia dekat muka sauk. Jadi itu daripada segi online water quality punya monitoring. Di samping itu juga saya juga dipahamkan agensi lain pun ada data real time water quality. Agensi di peringkat negeri misalnya ada. Di Johor saya tu Bakat saya ada. Di luas pun saya rasa luas ada. Dan ada beberapa negeri yang akan buat this online punya data in real time. Kalau Datuk nak tengok, dia boleh pergi environmental data center dekat DOE, you can access, you can see the data coming in real time. Okay. So itu daripada segi aspek water quality monitoring in terms of the river. Tapi sekarang ni apa yang saya rasa yang mungkin yang kita belum lagi fokus sangat adalah pengawasan pollution sources, pollution detection in real time. Because saya ambil contoh lah, kalau di kawasan industri contohnya, di satu kawasan industri,
dia akan ada dia punya longkang-longkang dan outfall dia. Okay. Jadi kita kalau boleh, kita memanglah kita sebelum bila dia sampai muka sauk tu memang kita nak dia shutdown lah. Tapi kalau boleh dekat source tu dah kita nak dia alert kita. We want the alert to be at the source. Yes. So we can mitigate at the source. Okay. Yes. So I think itu kita belum buat lagi. Yeah. Dan salah satu punca yang dia kata kenapa kita tak buat lagi adalah dia kata dia disebabkan faktor kos lah. Faktor kos. Sebab contohnya lah macam 30 station yang online water quality station tu yang DOE ada tu, satu station tu yang online tu je antara 300 hingga 700 ribu satu station. So kalau satu kawasan industri tu ada 4 longkang, you kali lah. So it's very expensive. Jadi tapi cadangan saya adalah kita jangan melihat ke arah itu. Sebab yang station DOE itu adalah station yang untuk water quality. Jadi parameter dia komprehensif. It's a very comprehensive list of parameters. I think ROL pun ada very comprehensive list of parameters. Untuk pollution detection, you tak perlu ada comprehensive list of parameters macam itu. You only need to look at 1 or 2 parameters. Macam tadi saya sebut conductivity kan. Conductivity pH. You establish the baseline value dulu dekat kawasan situ. Kalau dia spike, you tahulah ada something going on kat sana, ada illegal discharge ke apa ke, immediately you can deploy your officers pergi sana. Immediately you can deploy your officers pergi sana and do the investigation. You tak payah nak to know exactly ada minta apa benda je. You just want to know whether there's an incident or not, so that you can deploy your personnel there. Jadi dengan that kind of strategy, you can significantly reduce your cost. Mungkin 1/10. Mungkin kurang daripada tu. Kurang daripada itu. Jadi itu yang saya nampak yang dari segi teknologi in terms of water quality yang kita belum lagi yang kata tu buat. Ada soalan dia Atika Institute. Dia tak semestinya Institute Atika. Dia boleh buat data logger. Tak ada masalah Atika. You can put data logger, you can connect to Internet of Things, you will dapat data yang real time. Dia tak semestinya Institute at the side. Tapi dia ambil kat side lah, you data yang continuous. Dan faktor kedua yang saya nampak lah dari segi teknologi yang kita belum buat lagi kat Malaysia, dan saya sebenarnya terlibat dengan kajian selepas insiden Kim Kim tu. Saya terlibat dengan kajian Kim Kim tu. Saya diminta oleh Kementerian Mestek untuk menjalankan kajian pandangan saya tentang insiden Kim Kim. Dan daripada antara perkara yang saya dapati, bukan saja khusus pada insiden Kim Kim, tapi banyak kawasan penyiasan di Malaysia ni yang saya dapati, kita belum lagi buat sistem rawatan industri berpusat. Itu kita belum buat. Sekarang ni apa yang kita buat, kita setiap premis kilang tu, dia ada sistem rawatan air sisa dia sendiri, sistem air rawatan air sisa dia sendiri, dia rawat, lepas tu dia patuhi standard yang piawaian yang dilepaskan, lepas tu dia lepaskan masuk dalam sungai. Kita pasti ke setiap kilang tu betul-betul perform. Soalan pertama, dia betul-betul perform ke? Itu first question. Keduanya, kalau kita buat sistem rawatan industri berpusat ni, misalnya kata, kalau berlaku macam saya sebut tadi kan, pelepasan yang berlaku secara haram, kita lagi senang nak detect. Sebab kawasan industri tu dia dah berpusat. So kalau ada satu yang lepas tu, dia seorang je lah, tak ada orang lain lah. Kemungkinan besar lah dia seorang lah. Senang kita nak detect. Jadi itu satu model yang kita belum lihat lagi. Dan samping itu juga, kalau kita buat sistem rawatan secara berpusat ni, kita juga boleh menuju kepada apa yang kita sebut sebagai water reclamation. We reclaim back the water. Kalau kita boleh even guna sistem teknologi termaju, kita boleh jual balik kepada industri untuk kegunaan dia. Jadi itu yang saya nampak kita belum lagi ke arah sana. Itu something yang mungkin kita kena lihat. Dan sebenarnya benda tu boleh menjana pendapatan, contohnya kepada kerajaan negeri. Kalau kerajaan negeri yang buat, mana tahu syarikat kerajaan negeri yang buat. Syarikat kerajaan negeri buat, boleh menjana pendapatan pada kerajaan negeri. Tak ada masalah. Tapi benda tu harus disokong dengan undang-undang. Dia mesti undang-undang tu kena ada. Kalau tak ada undang-undang, dia tak nak buat lah kan. Dia harus disokong dengan undang-undang. Macam gitu. Ya? Okey, itu pandangan saya. Pasal ACP tu nak... I think Doktor. I think sangat benar lah apa yang Dr. maklumkan tu. Tapi sekarang ni dah ada inisiatif. Even pihak kementerian pun dah ada muka sauk. I think benda tu adalah suatu inisiatif yang sangat baik kalau kita berjaya membuat ramalan atau membuat fokus
tentang kejadian pencemaran itu, dan ataupun dapat detection pencemaran tersebut. Dan mungkin kalau kita tengok WQI, parameter-parameter tu kita boleh dapat secara real time, but mungkin BOD tu susah sikit. Kita kena buat kajian lagi untuk membanding data tersebut untuk mendapatkan BOD punya parameter readings kan. Dan saya rasa kita sekarang ni dah menghampiri 4:20 minit dan program kita akan end sampai 4:30. I think sangat bagus respon daripada sana melalui Facebook dan sebagainya. Begitu aktif bertanyakan soalan, dan cuma saya tak dapat nak entertain semuanya soalan-soalan berkenaan. Cuma sebelum kita pergi ke penghujungnya, ada perkara berkenaan dengan kerjasama lah, kerjasama semua pihak. Dan kalau kita tengok dalam kita melaksanakan kerja-kerja kita ni sudah tentu quintuple helix model, suatu model yang saya fikir sangat baik, yang mana telah dipakai gunakan oleh pihak bermula daripada Europe, I think, kalau tak silap saya, dan melibatkan akademia, industri, government, civil society untuk satu tujuan, iaitu environment. So kita mestilah bersatu hati ataupun put our effort kepada quintuple parties ni, saya sebut tadi civil society, academia, industri, government, kepada environment. So kalau kita dapat melaksanakan perkara sedemikian dalam apa jua program yang kita laksanakan, pihak universiti for example melaksanakan kajian, sudah tentu selepas tu pihak industri terus menyambut kajian tersebut untuk kita laksanakan untuk tujuan environment. I think itu adalah suatu inisiatif yang amat bagus yang kita harus kekalkan, dan saya rasa sudah tentu pihak di Jepun dan Korea telah melaksanakan dengan baik inisiatif sebeginilah. Dan mungkin Dr. Wong boleh bagi komen berkenaan dengan perkara ini, macam mana kita boleh perhebatkan lagi on the quintuple helix innovation model framework ini di Malaysia. Okay, I think konsep ini memang baguslah. Actually, we are not actually very far from this concept. Yes. Okay, just now Datuk mentioned, we have actually JPS have carried out the IRBM, IWRM. Yes. All this concept is actually quite similar, because we have also include those people inside industry, and also the planning side, and also the environmental side lah. Actually, the environment side, as to be frank, is also represented by human lah. Okay, because animals and all this cannot talk. But sometimes we also have we also include those champion politician, everything. We look at the slide, the context of society. We have a democracy. That means people have the right to say the things. Although your technology say like that, if the majority don't agree, maybe the system also cannot work. Although it may be good for the everybody. Just like what we see in US. Also COVID-19 can sway the whole thing away. We have to treat it very carefully. Okay? In order to progress, we have to have a educated society to drive all the way for this technology. If we involve it depends on the knowledge of the society. If the society is not well knowledgeable, certain good things may not be carried out smoothly. They may have objections because of politics, because of any other things. That is my comment, Datuk. Thank you, Dr. Sebab yalah, bila kita buat sebenarnya macam integrated river basin management, bila perkataan integrated tu sebenarnya kita telah semua agensi, semua yang berkaitan terlibat untuk satu tujuan. Itu yang kita laksanakan sekarang. Dan saya rasa saya nak pergi kepada Tuan Haji Mansur. Mungkin soalan terakhir sebelum kita go on the final round on the 1-2 minit seorang. Dan untuk Tuan Haji Mansur, dalam pembentukan suatu masyarakat yang disebut sebagai civil society yang bagus lah. Kita refer kepada quintuple helix tadi juga. Yang begitu mengambil berat dan bertindak untuk kelestarian alam sekitar kita ni. Dan kita perlukan proses
transformasi, change and shift. Itu yang saya dapatkan daripada buku Eco Shift ni, daripada Zeni Ujang. It's very popular now. Dan dalam framework Eco Shift framework ni, bila kita nak change, transform, shift, sudah tentu kita nakkan kepada shift tu, kan? Bagi mencapai shift tu, kalau tengok kita behavior kemanusiaan, behavior ni bergantung kepada reward. Kadang-kadang kita buat sesuatu sebab ada reward, sama ada tersembunyi ataupun jelas, kan? Dan kita buat, that is our behavior. Reward ni kita reward yang baik lah, ya. Tetapi habit ni adalah sesuatu perkara yang dah tersemai dalam diri kita, Tuan Haji. So kita nak dia terbentuk kepada transformation into shift kepada habit kita ke arah kesempurnaan alam sekitar kita. So bagaimana benda ini boleh berlaku, Tuan Haji, di negara kita Malaysia ni? Silakan. Ini bukan water engineering dah ni. Ini dah pergi ke social engineering, Dato'. Ya, betul. Kita perlukan semua tu, Tuan Haji. Ya, betul. Anyway, dengan keterlibatan saya dalam volunteerism ni untuk pemulihan sungai ni, seperti yang saya kata awal tadi, melibatkan seramai mungkin lapisan masyarakat dalam program ini, kesedaran. Jadi saya menggunakan asas 10,000 kilometer tadi tu. Bila dah ada target begitu oleh pihak kerajaan especially, jadi dia dapat memudahkan sedikit, dan kita NGO boleh membantu mewujudkan kumpulan-kumpulan 10,000 orang tu. Jadi seperti yang saya kata awal tadi, dia kena action, kena buat sendiri, baru dia ada rasa perubahan. Jadi undang-undang pun satu hal lah, nak juga dikuat-kuasakan, tapi masyarakat kita kena ada perubahan habit, ya. Sekarang ni peringkat habit, kemudian kita akan jadikan dia sebagai culture dia, kemudian masuk ke DNA dia. Bila masuk DNA, macam orang Jepun tu, dia memang dia maklum, dia memang dengan sendiri, dia tak payah nak denda dia untuk jaga kebersihan, contohlah, kan. Dia sendiri akan bawa sampah dia balik rumah, tak ada pun tong sampah di jalan-jalan di Jepun. Jadi begitulah perubahannya. Tapi jadi maknanya proses tu adalah cara perbuatan, membuat program, ya, berterusan. Jadi jadi yang tadi itulah saya kata, yang kita dah rumuskan program gotong royong mingguan dengan EduAction tadi, dengan sedikit penerangan. Tapi kita banyak membuat kerja-kerja yang ringan-ringan, ya, yang ringan-ringan, dan dia timbulkan kesedaran itu. Jadi kita pastikan, Tuan Haji, kita pastikan semua komuniti kita menganjurkan aktiviti gotong royong ni, yang kita daripada dulu kita sampai sepatutnya orang dulu kita memang habit ataupun gotong royong ni merupakan suatu perkara yang dilakukan setiap masa, kan, Tuan Haji? Datuk, ada bagi sikit contoh. Kalau kita tengok, kalau kerajaan betul-betul nak push for this, katakanlah kita ada 1 juta lebih kaki tangan kerajaan, ya, kita nak ajak setahun sekali seorang participate, dia boleh hidupkan 2,000 lokasi. Kalau kita letak 10 orang setiap minggu tu, betul, dengan 1 juta kaki tangan yang hanya participate sekali setahun saja. Imagine, lebih pada itu, lebih banyak tempat-tempat lokasi yang kita boleh wujudkan. Itu kaki tangan kerajaan. Apatah lagi kalau kita ada CSR daripada NGO, ya, dan kemudian masyarakat tempatan. CSR daripada pihak korporat, ya, dan juga ada NGO juga yang join kita, dan juga masyarakat tempatan lagi yang kita sebut tadi itu. Jadi dia akan lebih meluas. Jadi begitulah kita nak tengoklah transformasi yang boleh kita bayangkan ke masa hadapan dalam 10 tahun. Kita nak bentuk habit, Tuan Haji, kita nak bentuk habit tu. Itu yang kita bila kita habit kita baik kat alam sekitar, insya-Allah kita akan capai matlamat kita. Ada satu perkara saya nak sebutlah sebelum terlepas, kan. Ini pasal water quality, ini pun pasal masyarakat. Undang-undang ada tentang silage atau grey water. Dan kalau kita lihat ada kajian-kajian tertentu, kan, silage ni kalau kita hentikan, saya kira Dr. Zaki boleh setujulah bahawa sungai kita boleh pulih terus ke kelas 2 lah. Semua. Dan dia banyaknya keluar daripada restoran-restoran. Dan contoh di Melawati, saya buat kajian CSR saya sendiri. Kita ada 50 premis kedai makan. 50 premis tu ada bukti, kami ambil gambar dan sebagainya.
Dan dia orang melepaskan salish atau grey water dia ke longkang luar tu dan kemudian dia masuk ke dalam sungai Kelang. Jadi itu salah satu contoh dan saya dah pergi tengok banyak pekan-pekan tempat perniagaan tu yang begitu rupanya. Kebanyakannya restoran. I think betul Tuan Haji dah tersangkut. Sebenarnya kita tak bincangkan berkenaan legislation ataupun penguatkuasaan undang-undang dalam sesi kita kali ini. Rumah-rumah tangga pun tidak masuk. Ya, betul Tuan Haji. Itulah sebab dalam kesuntukan masa ni, I think penguatkuasaan tu adalah merupakan satu lagi faktor yang perlu. Tapi kalau kita dah bentuk kita punya jati diri ke habit dan baik tu, insya-Allah undang-undang itu sebagai kita punya jaga kita sebenarnya, bukan untuk denda kita. Itulah yang sekarang tu kepada pemilik restoran lah. Undang-undang satu hal. Iaitu kita nak ajak ke sungai juga. Ajak ke sungai, tunjukkan inilah hasil kamu buat kepada sumber air kita yang kamu juga akan minum dan gunakan. Mencemarkan sungai itu akan dalam suatu stretch of the river Tuan Haji kan. So kalau kita tengok stretch tu, river tu sangat polluted dan itulah yang menggambarkan komuniti di kawasan tersebut sebenarnya. So macam mana sistemnya, macam mana kita behavior kita, habit kita dan sebagainya. So itulah yang kita nak tekankan, kita wujudkan suatu komuniti yang begitu mengambil berat tentang alam sekitar dan kemudian dia akan wujud suatu suasana yang amat baiklah. Saya rasa kita dah sampai ke penghujung. Mungkin setengah minit satu panelis untuk memperkatakan sesuatu sebelum saya rumuskan secara ringkas. Sila Dr. Wang dulu. Setengah minit. Okay. I have a quick one. I think what we all know is water is a finite resource. Okay, dia takkan lebih, itu saja. So we must have to be value it very importantly. Don't treat it like things that we can actually pollute it, because a lot of flora fauna are living within it, not only human, but a lot of flora fauna are living it. So we have to take care. Okay, thank you. Thank you, Dr. Dr. Zaki. Okay, alright. Okay, saya tambah sikit tadi. Actually, dia tu kawasan sebenarnya, bukan semua kawasan salage. Kalau you talk about an urban river system, ya mungkin salage. Tapi takkan pasir gudang salage kot, takkan pasir gudang salage. Tak logik lah pasir gudang salage kan. Mungkin, jadi dia tahu kawasan dan cuma macam itulah. Now, bagi saya melihat macam ni. Saya setuju dengan konsep apa yang disebut tadi. Kita kena, orang kata tu, mula bertindak. Sama juga macam TMDL, kita kena mula bertindak. Sebab selama ni kita banyak lakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan TMDL. Tapi dari segi pelaksanaan tu kurang. Jadi saya tamu sebut berdasarkan apa yang mungkin berlaku. Saya sebut berdasarkan apa yang current system yang kita ada, Berdasarkan current system yang kita ada ni, bidang kuasa sumber air ni kita semua tahu dia sebenarnya berada di bawah kerajaan negeri. Jadi kalau orang kata tu kerajaan negeri boleh memainkan peranan yang lebih proaktif. Bukan kita salahkan kerajaan negeri, tak ada siapa nak salahkan siapa-siapa kat sini. Kita sekarang ni kita nak move forward. Jadi kita, kalau kerajaan negeri boleh take the lead, it will be very to be very good lah. Saya ambil contoh. Effluent daripada kilang sawit di negeri Sabah, dia kena mematuhi piawaian yang lebih tinggi daripada akta kualiti alam sekeliling. Dan dia kena mematuhi piawaian tersebut sebab itu adalah direktif daripada kerajaan negeri. Means dia seolah-olah dia melebihi apa kuasa yang dibenarkan di dalam akta kualiti alam sekeliling. Jadi itu saya kata, kalau kerajaan negeri orang kata tu boleh memainkan peranan yang lebih, kata tu saya rasa coordinate water resource punya effort, TMDL punya effort, I think it will be very good lah. Dan kita boleh mulakan contohnya dengan satu sungai yang orang kata tu sungai contoh lah, tak payah sungai yang susah, pilih sungai yang kecil tu yang orang kata tu sebagai
aside, a pilot aside, I think that is very critical. Saya sebenarnya bawa balik daripada salah satu negeri. Saya tak boleh sebut negeri mana, tapi dia dah peringkat implementasi dah dan nak implement konsep TMDL. Jadi saya rasa itu betul. Terima kasih Dato'. Terima kasih Dr. I think we had a very good discussion daripada participant daripada melalui FB juga dan yang juga mengikuti kita ni. Sangat baik, tapi masa tidak mengizinkan kita. Cuma apa yang boleh kita rumuskan daripada perbincangan kita tadi, of course semua pihak mesti bersatu tenaga dan bersatu hati untuk menguruskan alam sekitar kita ni, dan bersesuaianlah dengan hari ini Hari Alam Sekitar Negara, supaya kita mengumpulkan semua effort kita ke arah kesempurnaan alam sekitar kita. Banyak cara yang kita boleh buat. Dari segi teknologi ni sudah tentu kita perlukan, but dari segi habit kita tu kita kena ubah supaya kita ni berubah kepada habit alam sekitar yang sempurna, seperti di negara-negara maju seperti Jepun dan sebagainya. Dan kemudian pada masa yang sama, kerjasama semua pihak itu amat perlu. Yang kita sebut sebagai pihak kerajaan, pihak universiti, pihak industri, pihak NGOs, civil society ke arah alam sekitar, yang disebut sebagai contiguous helix tadi tu. Sebenarnya kita dah ada dalam kita punya integrated river basin management pun, dalam kita punya integrated water resources management pun kita dah ada, dan kita telah mencapai SDG yang telah kita pledge di peringkat UNDP. Dan itulah perkara-perkara yang kita kena tumpukan supaya apa yang kita hasrat untuk kemurnian alam sekitar, kebersihan sumber air kita terjamin, dan sudah tentunya kesihatan kita akan terjaga. So dengan itu sekianlah saja, dan saya sekali lagi minta terima kasih kepada Dr. Wong, panelis kita daripada WRTD IEM, dan Tuan Haji Mansur daripada Friends of Rivers Malaysia, dan Dr. Zaki, pakar water quality kita. So terima kasih banyak-banyak, dan mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain platform. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everybody.